Okay, bagaimana pula YB tengok kenyataan daripada Menteri Undang-Undang awal-awal dulu, media sosial ada menyatakan bahawa Menteri Undang-Undang sudah ada unsur-unsur mendahaka dan pihak pemuda Pakatan Harapan tidak banyak membuat laporan polis. Bagaimana YB ulas tentang kenyataan daripada Menteri Undang-Undang ini? Sejak awal-awal lagi dia dah tolaklah macam-macam alasan macam mana radil yang dia sebutkan. Macam mana YB tengok ulasan daripada Menteri Undang-Undang? Ya, sedangkan dia lawyer bukan? Patutnya lebih... Ya, silakan. Ya, sebab tu pada saya pun hairan. Silakan. Saya pun hairan kenapa menteri yang menjaga undang-undang ini tidak dapat memberikan suatu penjelasan yang tepat. Ya. Pada mulanya beliau sebut bahawa hanya kabinet saja boleh memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuka Dewan Rakyat atau menamatkan darurat atau apa saja dalam tempoh ini. Namun dalam ordinan darurat ini telah pun diperuntukkan bahawa di sana mesti diwujudkan jawatan kuasa khas darurat untuk memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Ada peruntukan dia khas. Sebab itulah jawatan kuasa khas ini dibentuk. Dan bila jawatan kuasa khas dibentuk, tujuannya dia punya terma rojokan jelas, memberikan nasihat, memberikan pandangan bilakah darurat ini akan perlu ditamatkan dan sebagainya. Jadi pada saya, peranan kabinet itu tidak lagi boleh dijadikan sebagai apa yang dipanggil menasihati Yang di-Pertuan Agong kerana peranan itu telah pun diambil alih oleh jawatan kuasa ini. Darurat ada ordinan dia. Ordinan ini ada jawatan kuasa yang diperuntukkan dan telah dibentuk. Jawatan kuasa ini bertujuan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau Tan masih ingat lagi, sebelum perbincangan khas Raja-Raja Melayu baru-baru ini, Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar panggil ketua-ketua parti untuk minta pandangan. Bukan sekadar dia panggil ketua-ketua parti. Tapi dia juga panggil pengurusi jawatan kuasa dan juga mereka-mereka yang terbabit dalam menguruskan COVID pandemik dan sebagainya, COVID-19 dan sebagainya. Jadi maknanya apa yang telah dilakukan oleh Pertuan Agong itu agak menyeluruh, memanggil semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan pembentangan kepada dia. Kerana dia sekarang dia ada kuasa untuk memanggil parlimen at any time. Kalau ikut pemahaman saya lah, kalau saya salah tolong betulkan, tapi kalau ikut pemahaman saya, section 14 itu ataupun perkara 14(1)B itu menjelaskan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil parlimen at any time. Dan beliau telah nyatakan, Yang di-Pertuan Agong telah nyatakan, panggil dengan secepat mungkin. Jadi dalam hal ini, yang boleh memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong adalah jawatan kuasa khas ini. Sebab itulah apabila peringkat awal Menteri Undang-Undang menyatakan bahawa tak boleh, sebenarnya kabinet yang akan beri nasihat kepada Pertuan Agong. Pada saya beliau tersilap. Dan sebab itulah beliau buat kenyataan the next day itu adalah membetulkan kesilapan itu, membetulkan kekhilafan itu. Jadi pada saya sebenarnya ini perkara yang dijadikan alasan untuk terus memastikan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Mahathir ini terus berkekalan. Pada saya kita mesti beri keutamaan kepada rakyat. Dan dalam perlembagaan persekutuan ni, dalam rukun negara dalam rukun negara, dinyatakan dengan jelas kesetiaan kita kepada raja dan juga negara yang kita cintai. Jadi dalam hal ini saya mencadangkan untuk kita kita mesti berikan tumpuan dan pemberat kita ataupun apa dipanggil pertimbangan yang berat terhadap aspek kesetiaan kepada raja dan juga negara kita. Ini perkara yang saya ingat melampaui, transcends sentimen politik kepartian dan sebagainya. Penambahan fasa ketiga rukun negara yang YB sebut tadi adalah keluhuran perlembagaan. Ya, keluhuran perlembagaan. Yang kesetiaan kepada raja dan negara ada dalam rangkap kedua. Maksudnya kerajaan sekarang kurang menghormati rangkap kedua dan ketiga rukun negara. Balik kepada kepada penjelasan YB tadi, rujuk bersama dengan kenyataan Peguam Negara pada hari ini, jelas
Peguam negara menyatakan bahawa perkara 40 dan 41 perlembagaan tidak digantung. Maka Yang di-Pertuan Agong wajib mengambil nasihat daripada jemaah menteri. Secara amnya adalah Perdana Menteri. Tetapi memang benar YB tadi sebutkan Clause 14 Ordinan Darurat ini menyatakan sebaliknya. So mungkin ada pertanggahan daripada apa yang disebutkan oleh YB dan juga Peguam Negara. Perlukah perkara ini dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan untuk membuat penjelasan ataupun tafsiran lebih lanjut? Mungkin pandangan YB perlu atau tidak? Sebab ada pertanggahan pendapat sekarang. Yalah betul. Saya perkara 40 yang dijelaskan ialah apa dia perkara 40 ni dalam Peguam Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Ya. Pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau Undang-Undang Persekutuan, di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri atau nasihat seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am jemaah menteri, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan ini. Tapi yang di-Pertuan Agong berhak atas permintaannya untuk mendapat apa-apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh jemaah menteri. Saya dalam hal ini memang jelas bahawa dalam perlembagaan persekutuan yang di-Pertuan Agong itu hendaklah bertindak mengikut nasihat, ya. Tetapi yang sedang kita bahaskan ini ialah tentang pembukaan parlimen. Ya. Tentang pembukaan parlimen. Justru dalam pembukaan parlimen ini, seperti mana yang saya nyatakan tadi, yang membuat undang-undang ordinan darurat ini adalah jemaah menteri. Bukan orang lain yang buat. Maknanya dibentang, saya percaya Peguam Negara pun terlibat, Jabatan Peguam Negara terlibat dalam menggubal undang-undang ini, dan kemudiannya dibawa ke dalam kabinet, dibahaskan. Di sana terdapat satu peruntukan yang jelas bahawa kuasa berkait dengan pembukaan parlimen ini, seperti yang saya bacakan tadi, perkara 14 ataupun seksyen 14(1)(b) menyatakan bahawa parlimen itu boleh dibuka oleh di-Pertuan Agong pada bila masa yang difikirkan sesuai. Jadi tak timbul percanggahan. Ya, dalam perlembagaan betul memberikan kuasa kepada menteri untuk menasihati di-Pertuan Agong. Itu dalam keadaan biasa. Sekarang kita berada dalam keadaan biasa. Dalam keadaan luar biasa. Apa dia keadaan luar biasa? Kita berada dalam keadaan darurat. Ada tidak undang-undang dia? Ada undang-undang dia. Siapa yang bahas, siapa yang bentang, yang luluskan ialah kabinet. Kabinet sendiri meluluskan bahawa Agong itu mempunyai kuasa untuk memanggil sidang parlimen at any time yang dia rasa perlu. Kenapa dalam hal sekarang nak pusing, nak buat U-turn? Jadi pada saya ini merupakan satu perkara yang serius, kerana seolah-olah wujudnya double standard dalam kita menjelaskan peruntukan undang-undang, terutamanya berkait dengan perlembagaan persekutuan kepada rakyat. Saya setuju Tan bahawa keputusan ataupun pendapat Peguam Negara ini harus dicabar di mahkamah, dan kita harap mahkamah mempunyai keberanian untuk melakukan perkara ini. Dan itu, kalau itu berlaku Tan, itu maknanya negara sekarang berada dalam krisis perlembagaan. Saya fikir tidak ada masalah. Seperti yang saya nyatakan tadi bahawa saya percaya Jawatankuasa Undang-Undang PH akan meneliti perkara ini, dan tentunya kita mengambil pilihan yang tegas bahawa parlimen itu mesti bersidang segera. Malah kita beritahu sebelum 1 Ogos. Ya, sidangan itu mesti berjalan. Jadi kalau katakan terdapat kelengahan daripada pihak eksekutif dan ada pendapat seperti, ada pandangan undang-undang seperti yang mana yang Peguam Negara maklumkan kepada kita, saya fikir tak ada sebab untuk kita tidak memanfaatkan peluang ini untuk mencabar ianya di mahkamah, ya. Kerana ini merupakan satu perkara yang serius, kerana yang membabitkan keabsahan ordinan ini, ya. Ordinan ini memperuntukkan dengan jelas, tiba-tiba ada pandangan lain, iaitu yang dikeluarkan oleh Peguam Negara bahawa oh tidak, sebenarnya itu kena dengar nasihat jemaah menteri. Walhal dalam undang-undang darurat itu dinyatakan bahawa Jawatankuasa Khas Darurat akan dibentuk dan akan dengan jelas terma rujukan ni apa yang ingin dilakukan. Lepas tu terdapat criss cross. Pada saya ini semua delay tactics lah, taktik melengah-lengahkan untuk buy time. Baiklah kalau kita pergi mahkamah, kita cabar di mahkamah. Bukan boleh buat keputusan besok atau lusa, akan ambil masa juga lagi. Jadi kemungkinan juga akan terpaksa berdepan dengan masa dan sebagainya. Tapi namun itu bab kedua lah. Yang utama adalah sama ada apa yang diputuskan itu adalah
sah dari segi undang-undang, kerana saya nak beritahu Tan, apa yang kita buat hari ini ianya ada kaitan dengan masa depan. Katalah di masa akan datang nanti berlaku juga keadaan di mana darurat ini dilaksanakan. Jadi generasi yang akan datang nanti akan merujuk apa yang kita lakukan. Macam dulu berlaku tahun 99. Dibuat rujukan terhadap apa yang berlaku pada tahun 99. Sebab itulah Mahathir keluarkan dengan idea Mageran dan sebagainya, ya. Dan kita tidak setuju dengan idea itu. Jadi dalam hal ini saya nak cadangkan supaya Perdana Menteri Mahi Yadin dan juga pasukan kabinet dia, jangan kita terbawa-bawa dan emosi dalam hal ini. Biar kita buat keputusan tu mengikut jalur hukum, ya, jalur undang-undang. Kerana kalau kita buat mengikut sesuka hati, mengikut tafsiran kita, ianya sangat tidak baik untuk merojokkan generasi yang akan datang.